Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Laporan polis telah dibuat terhadap Cik Gubat yang membuat fitnah terhadap Menteri Pendidikan. Ini dia memang abah memeningkan ya. Para pembangkang ini, geng-geng sapu bersih ini, ya geng-geng kaki fitnah ini. Ya tidak lain tidak bukan apa yang mereka lakukan, menfitnah setiap malam, setiap hari, setiap pagi, setiap tengah hari, setiap subuh sahabat-sahabat semua. Tidak ada perkara lain yang boleh mereka fikirkan berkaitan dengan rakyat, melainkan hanya menjajah fitnah. Inilah yang mereka lakukan. Dan perkara kedua juga yang menarik saya mau kongsikan hari ini adalah kenyataan YB Taufik berkaitan dengan pengkhianatan daripada Sadik Sipak Raga daripada Parti Muda. Jadi tanpa buang masa saya mau membacakan ya kenyataan media hari ini ya berkaitan dengan laporan polis. Apakah laporan itu, apakah fitnah itu? Ini yang menarik untuk kita kongsi bersama sahabat-sahabat semua ya. Tuduh Menteri Pendidikan seleweng peruntukan ya laporan polis ke atas Cik Gubat. Siapa yang membuat laporan sahabat-sahabat semua? Ini yang ingin saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi kenyataan sembrono aktivis pro Perikatan Nasional Badrul Hisham Syarin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubat mendakwah kononnya Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq membuat projek sakau melalui pelaksanaan program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi amat tidak bertanggung jawab. Jadi susulan tuduhan oleh Cik Gubat yang tidak disertakan bukti itu, Setiausaha Politik Menteri Pendidikan Atika Syariah Saharudin membuat satu laporan polis di Balai Polis Dangwangi, Kuala Lumpur. Jadi berdasarkan laporan itu juga Atika menyatakan ketika berada di sebuah hotel di Johor Bahru pada 8 September lalu beliau telah menerima satu kiriman video daripada nombor yang tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp yang memaparkan Cik Gubat membuat tuduhan melulu terhadap Fazlina Siddiq selaku Menteri Pendidikan. Dalam video tersebut, kata Atika, Badrul telah menuduh Menteri membuat projek sakau buku teks atau mengaut keuntungan melalui pelaksanaan program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Sehubungan dengan itu, laporan polis ya, dalam laporan polisnya Atika menafikan segala tuduhan yang dibuat oleh Badrul tersebut sambil menyifatkan sebagai berniat jahat, bersifat 3R serta mengelirukan masyarakat. Menurut beliau lagi, walaupun ketika musim kempen pilihan kecil, ya tuduhan yang bersifat fitnah tidak seharusnya dibenarkan, apatah lagi berkaitan dunia pendidikan karena ia hanya mengelirukan masyarakat serta menimbulkan keresahan dalam kalangan ibu bapa pelajar. Sehubungan itu, Atika Syariah berharap pihak polis dapat menjalankan siasatan terhadap fitnah jahat oleh aktivis pro Perikatan Nasional yang lebih dikenali sebagai Cik Gubat itu. Itulah dia sahabat semua. Apakah fitnah yang dibuat? Kononnya ya Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq ya menyakau kononnya melalui program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Jadi satu lagi tuduhan melampau, satu lagi fitnah yang tidak berasas, yang tidak punya bukti. Jadi kita mengharapkan selepas laporan polis ini, siasatan ataupun kertas siasatan dibuka oleh pihak berkuasa, khususnya Polis Diraja Malaysia, dan mengambil tindakan tegas kepada kaki fitnah daripada geng sapu bersih ini. Tidak lain tidak bukan, yaitu individu yang dikenali sebagai Cik Gubat ini sahabat-sahabat semua. Memang amat memalukan dan amat mengejutkan sahabat semua. Adakah fitnah ini adalah makanan harian mereka? Adakah fitnah ini amalan hidup mereka sehingga tidak henti-henti untuk menjajah, untuk menabur fitnah, menyemai kebencian kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini. Inilah perkara yang amat mengejutkan kita. Ya, tiada otak, ya tidak punya pikiran yang waras sehingga membuat fitnah sebegini rupa sahabat semua. Jadi hari ini juga sahabat semua, perkara yang kedua yang saya kongsikan adalah berkaitan dengan kenyataan daripada YB Taufik ya. Ya, apabila beliau mengatakan Syed Saddiq tarik sokongan kerajaan tidak beri kesan besar kepada kerajaan katanya. Benar. Saya sangat setuju juga dengan kenyataan ini bahwa tindakan pengkhianatan daripada Syed Saddiq ini, mengkhianat mandat rakyat ini tidak, walaupun tidak memberi gambaran kesan besar kepada negara, tapi ini memberi kesan ya kepada pengundi-pengundi, khususnya penyokong Pakatan Harapan. Hari ini mereka berang, mereka marah dengan pengkhianatan. Ya, mereka memberi undi kepada calon ini, muda ini, presiden parti muda ini, tapi akhirnya apa yang mereka dapat sahabat semua,
dikhianati dengan memberikan alasan yang tidak munasabah. Jadi Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kedah, Muhammad Taufik Johari berpandangan penarikan sokongan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Sipak Raga ini tidak akan memberi kesan besar dalam kerajaan persekutuan. Katanya, ya Taufik juga adalah ahli Parlimen Sungai Petani berkata, sokongan terhadap kerajaan PSBN serta GPS JRS masih kukuh dan pelan perjalanan kerajaan dapat diteruskan dengan sokongan padu. Bagaimanapun dia berharap agar Presiden muda itu tetap menyokong sebarang pindaan perlembagaan yang membawa kebaikan kepada rakyat, memandangkan ia memerlukan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Katanya, kalaupun hilang 2/3, saya nak melihat parti muda yang diwakili YB Muar kalau nak pindah apa-apa perlembagaan yang perlu melibatkan 2/3 majoriti. Saya ingin lihat adakah dia akan tetap menyokong jika pindahan itu memberi kebaikan kepada rakyat atau tidak akan menyokong, katanya. Dari situ kita boleh nampak keikhlasannya untuk menyokong satu pindahan. Tapi apapun, langkah Syed Saddiq menarik sokongan tidak akan memberikan impak yang begitu besar, katanya kepada pemberita di lobi parlimen hari ini. Ya, seperti mana yang kita tahu sahabat semua, 10 September yang lalu, Mudah telah pun mengumumkan keluar daripada blok perpaduan pimpinan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas sebab kecewa dengan keputusan Peguam Negara Idrus Harun ketika itu yang melepaskan tanpa membebaskan Presiden UMNO Zaid Hamidi. Itu antara kenyataan daripada Ketua Pemuda ya Pakatan Harapan di negeri Kedah. Dan seorang lagi pemimpinnya memberikan satu kenyataan ya. Beliau ini adalah pemimpin PKR daripada negeri Sarawak, yang mana Syed Saddiq telah mengkhianati mandat rakyat, katanya. Politik tiada hala tuju. Inilah dia satu lagi kenyataan pedas, satu kenyataan padu daripada seorang pemimpin yang berada di negeri Sarawak khususnya. Apakah kenyataan beliau? Katanya tindakan Presiden muda Syed Saddiq Sipak Raga membawa partinya meninggalkan kerajaan perpaduan dianggap mengkhianati mandat rakyat. Saya sangat setuju. Ya, sebab apa? Karena mandat yang beliau dapat itu ya juga daripada rakyat yang menyokong beliau, khususnya penyokong-penyokong daripada Pakatan Harapan. Pada ketika itu mereka memeterai perjanjian bekerja bersama ya dalam PRU ya untuk Parlimen Muar. Tapi apabila hari ini dia membuat keputusan untuk menarik sokongan, itu menandakan secara jelas bahwa beliau Syed Saddiq Sipak Raga ini adalah seorang pemimpin muda yang mengikuti jejak langkah mentornya, yaitu Tun Dr. Mahathir dan Muhyiddin, untuk belajar bagaimana untuk mengkhianat mandat rakyat. Jadi menurut pemimpin keadilan Sarawak, Abang Zulkifli Abang Ingke, tindakan tersebut jelas membelakangkan pengundi Pakatan Harapan yang menyokong beliau di kursi Parlimen Muar pada pilihan raya umum yang lalu. Tindakan sama juga katanya mensabotas usaha untuk memulihkan keharmonian serta ekonomi yang telah rosak di era pentadbiran Perdana Menteri sebelum ini. Langkah politik tidak bertanggung jawab Syed Saddiq ini sedikit sebanyak mengganggu usaha kerajaan perpaduan dalam usaha untuk memulihkan keadaan. Sedarlah bahwa kemenangan Syed Saddiq di Parlimen Muar adalah sikap tolak ansur daripada sikap tolak ansur rakan Pakatan Harapan. Syed Saddiq diberi laluan mudah oleh PS untuk bertanding. Sokongan para pengundi PS mengangkat kemenangan dia. Namun sifat angkuh Syed Saddiq menyebabkan dia tidak boleh membezakan antara intan dan juga kacah, katanya dalam satu kenyataan. Abang Zulkifli yang juga ketua cabang Batang Lupar membidah Syed Saddiq karena lupa diri akibat sokongan kelompok kecil ahli politik di belakangnya. Katanya sikap Syed Saddiq itu juga menggambarkan politik baharu anak muda yang dibawa selama ini. Mengangkat anak muda untuk memimpin di masa depan tidak akan menguntungkan negara. Ya, mengangkat anak muda untuk memimpin di masa depan tidak akan menguntungkan negara. Justru saya mengajak para penyokongnya, terutama sekali rakan-rakan muda di Sarawak, tidak lagi memberi sokongan kepada Syed Saddiq yang ternyata tidak mempunyai hala tuju, melainkan hanya berpolitik untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan kerajaan perpaduan sedang berhadapan tanggung jawab besar untuk menjayakan agenda membangun pembangunan. Dalam konteks Sarawak, kita perlu menyokong kerajaan perpaduan serta kerajaan negeri untuk menjayakan sepenuhnya perundingan tuntutan kita dalam perkara MA63 Perjanjian Malaysia, katanya. Tegas Abang Zulkifli lagi, anggota muda di Sarawak selepas ini perlu bermuhasabah dan mengalihkan sokongan mereka kepada mana-mana wadah lain yang lebih fokus kepada perjuangan membela rakyat dan bukan hanya berpolitik semata-mata. Jadi itu antara kenyataan padu dan saya sangat bersetuju. Saya seperti mana kenyataan beliau supaya
penyokong-penyokong muda di Sarawak maupun ya untuk saya sendiri maupun di Sabah ya, kita menyeru supaya mereka ya meninggalkan perjuangan yang angku lagi sombong seperti ini, yang mengendahkan kepentingan rakyat demi untuk politik, demi untuk kepentingan mereka sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi saya memohon rakyat Sabah khususnya mereka-mereka yang bersama dengan parti muda, kalaupun parti ini masih ada, kita mau menggesa supaya rakyat Sabah menolak parti muda seperti mana kita menolak parti PAS di negeri ini. Kita tidak mahu anak-anak muda dirosakkan fikiran mereka dengan sikap angku dan sombong daripada pemimpin-pemimpin seperti Sadik Sipak Raga ini, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Sekiranya Anda bersetuju, berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walaun lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila memberikan, termasuk juga geng parti muda ini ya, yang menjadi pengkhianat termuda dalam sejarah politik Malaysia. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa sahabat semua, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.